Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Dan biasa kita teruskan pengajian kita. Kita baca kitab Safinatun Najah. Faslun syurutut tayammumi asyaratun ayyakuna biturabin wa ayyakuna turabu tahiran wa alla yakuna musta'malan wa alla yukhaditahu daqiqun wa nahu wa ayyaqsidahu wa ayyamsaha wajhahu wa yadaini bidarbataini wa ayyuzilan najasata awwalan wa ayyajtahida fil qiblati qablahu wa ayyakuna tayammumu ba'da dukhulil waqti wa ayyatayammama likulli fardin. Syarat-syarat tayamum itu 10. Dulu kita dah belajar apa dia asbab bagi tayamum dan binatang-binatang yang tak dihormati. Apa dia asbab bagi tayamum dah lepas dah. Jadi hari ini kita belajar syarat-syarat kita nak bertayamum. Apa syarat dia? Syarat-syarat tayamum itu 10. Mesti ada 10 perkara. Yang pertama, hendaklah ia bertayamum dengan debu tanah. Ya, bertayamum dengan debu tanah. Jadi dia tak boleh bertayamum dengan debu batu kita tumbuk bagi lumat, pasir tumbuk bagi lumat ke, kita nak bertayamum dengan debu tersebut tak boleh. Dia mesti debu daripada tanah dan apa jua jenis tanah, selagi nama tanah warna macam mana pun, yakni boleh kita buat tayamum. Walaupun tanah yang dah terbakar, bukit terbakar, kita ambil warna hitam dah tanah tersebut, kita bagi lumat, boleh buat tayamum. Tapi kalau nama dia berubah, yakni tak boleh. Macam mana nama berubah? Tanah kita buat bentuk jadi pasu, kita bakar, betul tak? Kita bakar, dia dipanggil pasu dah atau tembikar. Kemudian kita pecahkan tembikar, kita bagi lumat, tumbuk tembikar tadi bagi lumat, buat tayamum tak sah, sebab nama dia dah berubah. Faham? Tapi kalau asal nama tanah, apa jugalah jenis tanah, yakni sah kita buat bertayamum. Begitu juga sah kita bertayamum dengan pusu. Orang sini pakai pusu ke? Busut tu ada yang anak-anak duduk dalam dia tu. Okey, ambil belah atas, kan? Tapi kalau anak-anak tersebut terjadi daripada kayu, contoh dekat rumah kayu tu ni ada jalan cara kereta api tu, kita ambil, tarik ke bawah, lepas tu kita perancung, buat bertayamum, tak sah. Sebab benda tu terjadi daripada kayu, sarang dia tadi terjadi daripada kayu. Tapi kalau terjadi daripada tanah, contoh pusu tadi, ambil belah atas tu, yang lembut, yang kering-kering tu, kemudian kita perkeringkan, buat bertayamum, boleh sah kita bertayamum. Ala kulli halnya dengan tanah, tak boleh lain daripada tanah walaupun berdebu. Okey, dan yang keduanya, mudah dia, hendaklah debu tanah itu suci. Jangan debu tanah yang najis atau mutanajis. Debu tanah yang najis. Debu tanah asal semua suci, tapi dia boleh bercampur dengan benda lain, itu orang panggil mutanajis. Tahu mutanajis? Kita nampak orang kencing dekat satu tempat tu, kemudian kita ambil debu tempat dia kencing. Melainkan kalau hujan dah lalu, sekali hujan, dia kena hujan, yang ni suci balik. Tapi kalau tak kena hujan, kita tahu tempat tu orang kencing, ambil tanah tersebut, buat bertayamum, hukum tak sah. Sebab debu yang kita buat tayamum tu bercampur dengan najis. Jadi syaratnya mesti debu yang suci. Ini mudah. Dan yang ketiganya, janganlah hendaknya debu tanah itu musta'mal. Macam mana debu musta'mal? Ni tu yang saya 2 minggu sudah saya kata, bertayamum, talam ataupun tempat yang kita letak debu tayamum tu letak di tepi. Tahu? Okey, kita tepuk sebelah sini ya. Tepuk belah sini, kita nipiskan, bawa ke sini. Jangan letak talam di bawah ni, kita atas talam tu tarik. Habis semua debu yang ada ni semua jadi musta'mal. Sebab
debu yang bercampur dengan debu yang telah digunakan untuk bertayamum. Itu orang panggil debu musta'mal. Debu yang bercampur dengan debu yang dah digunakan untuk bertayamum ni. Tarik, dia jatuh. Habis semua buang kan. Tak boleh pakai tu. Yang saya kata letak di tepi. Letak di tepi, tepuk tangan kita, kemudian nipiskan, bawa ke sini. Baru kita sapu. Debu tu tak boleh musta'mal. Jadi nak tahu debu musta'mal, iaitu debu yang telah digunakan untuk bertayamum. Kan? Telah digunakan untuk bertayamum. Atau debu yang telah digunakan untuk mencuci apa? Najis mughallazah. Yang ni tak boleh kalau bercampur dengan debu yang kita gunakan untuk bertayamum, hukum dia tak sah kita bertayamum. Dipanggil debu musta'mal yang dah digunakan. Janganlah hendaknya debu tanah itu bercampur dengan debu tepung dan seumpamanya. Bersih semata-mata debu tanah, jangan bercampur dengan sesuatu yang halus. Tepung ke, bedak ke, apa ke, yang halus bercampur dengan debu. Kadang-kadang kita tak boleh nak bezakan yang mana tepung, yang mana tanah. Kalau bercampur walaupun sedikit, habis debu tu buang ya. Tak boleh kita gunakan untuk bertayamum. Jangan bercampur, mudah kita kata jangan bercampur dengan apa sesuatu. Semata-mata debu tanah sahaja. Mudah. Hendaklah ia menyanghaja tanah. Menyanghaja mana qasad tanah. Tahu qasad tanah? Kita tahu dah ini debu ni aku nak buat bertayamum. Kemudian dalam hati kita aku nak bertayamum. Ketika kita lintas nak bertayamum itu mana kita qasad ke tanah. Belum niat tayamum lagi. Qasad ke tanah, kemudian bila sampai debu kat muka kita baru niat tayamum. Yang tak qasad macam mana tak qasad? Contoh saya kata lori melintas musim kemarau, lori melintas, oh nampak debu banyak lah. Elok debu sampai ke muka, aku tayamum terus ya. Kan debu kena muka kita, tayamum terus. Tak boleh tau. Dia mesti ada qasad tanah. Oh debu, lori melintas, debu naik, so, kita tahan macam ni contoh. Bukan tahan lori, tahan debu tu. Okey, dah melekat di tangan kita. Kita tarik. Okey. Lori kedua pula. Baru kita. Ni orang pakai qasad tanah. Tanah melekat di tangan kita. Ni main gelek muka macam ni ya. Saja aku bertayamum kerana Allah Taala. Mana boleh? Ya. Jadi kita kena ada qasad debu. Kita tahu debu mana kita nak bertayamum. Nampak saja lori tu. Terus. Bila debu sampai ke muka niat tayamum. Yang ni tak sah. Ya jelas tak? Itu orang panggil qasad mana debu. Hendaklah menyanghaja tayamum, bukan menyanghaja tayamum, menyanghaja debu, bukan menyanghaja tayamum. Bukan. Kalau bahasa wa ayyaksidahu, mengqasad akan debu, bukan mengqasad akan tayamum. Tak betul dia buat. Nah, tak betul. Tayamum tu ganti debu. Nanti baca kali kedua payah. Hendaklah ia menyanghaja debu tanah itu. Hendaklah ia menyapu muka dan dua tangannya dengan 2 kali pukulan. Sebab anggota tayamum ada 2, bermakna 2 kali tepuk. Macam mana 2 kali tepuk? Saya dah ajar dah, letakkan debu tayamum di sebelah, kemudian kita letak tangan kita di atas talam tu, nipiskan. Ini nipiskan. Jangan buat macam ni. Nipiskan ya. Kali ke sini, kemudian daripada atas, kan? Daripada atas ni. Okey ni. Saya angkatlah, saya buat tayamum sana. Okey. Kita nipiskan, kemudian daripada atas tarik macam ni. Tarik. Okey.
Tolak macam ni. Dah. Sekali. Tu orang panggil menyapu muka. Dan dua tangannya dengan dua kali pukulan. Ini sekali untuk muka, kali kedua kita buang yang pertama, kali kedua kita tepuk, kemudian letak macam ni. Faham? Tangan macam ni, tarik ke atas, saya tunjuklah. Tarik macam ni. Ni kita rapatkan ya. Tapak tangan jangan guna lagi. Tarik sampai ke sini. Ni baru guna tapak tangan. Ibu jari jangan guna lagi. Berata macam ni. Sampai ke sini cantumkan ibu jari. Nih. Tutup, habis. Lepas tu yang ni tak guna lagi. Baru kita masuk ke sini balik. Macam ni. Tarik dari sini. Boleh tayamum. Macam tu cara kita bertayamum. Menyapu muka dan dua tangan dengan dua kali pukulan, dua kali tepuk lah. Dan yang ketujuh kita syarat bertayamum, iaitu menyucikan najis terlebih dahulu. Menyucikan najis. Sebab tayamum taharah dhaifah, dia dhaif. Taharah dhaifah. Bersalahan wudu ni, kita lepas berak, punggung tak basuh lagi, kita berwudu, sah tak? Sah wudu kita. Tapi lepas tu nak sembahyang kena basuh lah. Tapi jangan sentuh lah, dubur tu berlapik ke basuh. Tapi kalau tayamum buat macam tu tak sah. Dia kena cuci najis-najis dulu, lepas tu baru bertayamum. Faham ya? Cuci najis terlebih dahulu, baru kita bertayamum. Kalau tidak tak sah. Wudu tak apa. Sebab wudu taharah yang kuat, penyucian yang kuat. Okey. Jelas ya? Menyucikan najis terlebih dahulu, dan hendaklah ia berijtihad pada kiblat, mana menentukan arah kiblat, berijtihad mana menentukan arah kiblat sebelum bertayamum. Sebelum bertayamum kita tahu dah kiblat ngadap mana. Kalau tak tahu lagi arah kiblat, tak sah kita bertayamum. Ini syarat yang diletakkan dalam mazhab Imam Syafi'i. Jadi arah kiblat ke mana kita dah tahu, baru kita bertayamum. Mudah. Dan hendaklah tayamum itu selepas daripada masuk waktu. Jadi tayamum tadi kenapa? Kerana uzur. Uzur tak akan berlaku sebelum daripada masuk waktu. Dah tunggu masuk waktu, kita tak boleh nak gunakan air, atau air memang tak ada, baru kita boleh tayamum. Tunggu masuk waktu dulu baru boleh. Tak kira sakit ke atau air tak ada ke, tunggu masuk waktu baru sah bertayamum. Kalau tak masuk waktu, tak sah bertayamum. Itu syarat dia. Dan yang seterusnya, hendaklah bertayamum bagi setiap fardu. Apa maksud bertayamum bagi setiap fardu? Satu fardu dengan satu tayamum. Satu sembahyang fardu dengan satu tayamum. Tak sah bertayamum dengan dua fardu satu tayamum. Jadi sunat tak kisah, sunat banyak mana tak kisah. Contoh kita sembahyang zuhur dengan cara bertayamum. Habis assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, buatlah sunat. Banyak mana sunat buat. Masuk saja waktu asar, tayamum balik. Tak sah kalau kita tak bertayamum balik. Ya, sebab satu fardu satu tayamum. Jadi kalau orang buat jamak, bermakna kena dua kali tayamum. Tak kisahlah jamak takdim ke jamak takhir, ala kulli hal dua kali tayamum. Kan habis assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, letak debu di tepi, terus tayamum. Okey, dah selesai baru boleh sambung sembahyang yang kedua. Kalau tidak tak sah sembahyang. Khutbah Jumaat dengan jadi imam, dua khutbah Jumaat pakai satu tayamum. Dua khutbah Jumaat tu, dua-dua tu pakai satu tayamum. Bila dia nak turun sembahyang, dia kena tayamum lain. Kan tok khatib
Dia nak sembahyang juga, dia mesti kena sembahyang lah. Tak kisahlah jadi imam ke tak jadi imam ke, tak kisah. Yang penting dia kena tayamum lain. Jadi tayamum tadi hanya terangkat untuk membaca 2 khutbah sahaja. Berkhutbah dua-dua sekali pakai satu tayamum. Nak sembahyang pakai tayamum lain. Itu maksud wa ayyatayammama likulli fardin, bahawa bertayamum seseorang bagi tiap-tiap sembahyang fardu. Sembahyang fardu tu kena tayamum. Okey, jelas. Waslun furudut tayammumi. Okey, ada soalan? Kita masuk tajuk baru Kalau ada persoalan sila tanya, tak ada masalah. Tak ada Okey, kita teruskan. Furudut tayammumi khamsatun. Al-awwalu naqlut turabi, as-sani an-niyatu, as-salisu mashul wajhi, ar-rabi'u mashul yadaini ilal mirfaqaini, al-khamisu at-tartibu bainas sajdataini mashataini. Fardu tayamum, fardu atau rukun bersama sahaja. Rukun tayamum, fardu tayamum bersama. Fardu tayamum ada 5. Yani fardu kalau kita tak buat tak sah tayamum kita, tak sah sembahyang kita. Pertama, memindahkan debu. Ya. Dia kena pindahkan debu. Ini orang panggil kita letak pindahkan debu. Pindahkan debu daripada ni, ambil daripada talam. Ataupun macam tadi angin tadi kan, bila angin datang kita tahan tapak tangan kita ada debu. Ini orang panggil memindahkan debu. Okey, baru kita sapu. Pemindahan debu. Yang kedua, niat. Macam mana cara berniat tayamum? Ini saya ajak niat ni ada 3 cara ni. Kita nak niat bertayamum ada 3 cara. Yang pertama, saya kata sahaja bila debu sampai di muka kita niat sahaja aku bertayamum kerana mengharuskan sentuh Al-Quran. Niat di hati, sahaja aku bertayamum kerana mengharuskan sentuh Al-Quran. Niat macam ni hanya boleh sentuh Quran sahaja, sembahyang sunat pun tak boleh. Yang kedua, sahaja aku bertayamum kerana mengharuskan solat. Niat yang macam ni, saja aku bertayamum kerana mengharuskan solat, hanya boleh sentuh Quran serta sembahyang sunat sahaja. Sembahyang fardu tak sah. Yang ketiga, sahaja aku bertayamum kerana mengharuskan fardu sembahyang. Letak fardu. Tadi sahaja aku bertayamum kerana mengharuskan solat. Ini sembahyang sunat dan sentuh Quran. Tapi kalau kita niat sahaja aku bertayamum kerana mengharuskan fardu sembahyang. Niat yang macam ni boleh sembahyang fardu, sembahyang sunat, sentuh Quran semua boleh. Paling mudah kita buat macam ni lah. Sahaja aku bertayamum kerana mengharuskan fardu sembahyang. Dia kena ada istibahah. Tahu istibahah? Mengharuskan sahaja. Sebab yang ni taharah dhaifah, penyucian yang dhaif tayamum ni. Jadi kena kata sahaja aku bertayamum kerana mengharuskan, bukan mengangkat hadas. Hadas tak terangkat. Dia pengharusan saja, membolehkan kita bersembahyang. Sahaja aku bertayamum kerana mengharuskan fardu sembahyang. Yang kedua, sapu muka. Sapu muka ya. Macam tadi saya dah tunjuk kaedah sapu muka. Yang ketiga sapu muka. Yang keempat, sapu 2 tangan hingga 2 siku. Saya dah tunjuk dah tadi kan cara sapu tangan macam mana. Sama ya. Okey. Yang kelima, tertib antara 2 sapuan. Sapu muka dulu baru boleh sapu tangan. Tak boleh sapu tangan baru sapu muka. Tak sah. Mudah ya, saya dah terangkan tadi. Okey, jelas. Ada persoalan? Tak dengar?
Di Mekah, ha? Di padang pasir. Kalau air tak ada, boleh tayamum. Dia kalau air tak ada minggu sudah, dia mesti kena dengan debu kak. Tayamum dengan debu. Dia kena cari 4 penjuru, 300 meter kiri, kanan, depan, belakang. Kena cari 300 meter, bukan 300 meter, 150 meter. Mana 300 hasta. 300 hasta depan, belakang, kiri, kanan. Dah tak ada, betul-betul tak ada air, baru boleh tayamum. Memang tak ada air lah. Tak bawa, boleh. Boleh. Tapi kalau di tanah Arab, senang. Senang macam mana? Ada di dinding tu, kita tepuk. Di Malaysia buat macam tu tak sah. Faham? Ini ada orang mengajar, dia kata tepuklah dinding-dinding rumah kita tu boleh bertayamum, dia kata. Mana ada rumah kita macam ni? Saya pun duduk tanah Arab lama juga. Kita tahu kalau tanah Arab ni, dinding rumah mereka ni berdebu. Dinding belah luar. Belah luar ni, dinding rumah kalau kita bersandar, kuning habis baju kita. Dalam bersih lah. Belah luar rumah. Tapi kalau rumah kita macam tu tak? Rumah kita tak macam tu. Keadaan di Malaysia lain. Dia kata tepuk dinding-dinding tu, tepuk tingkap kapal terbang tu, dia kata sapu muka, sapu tangan, boleh bertayamum. Ini jahil ni. Sembang orang jahil teh. Jahil dengan hukum fiqh. Merasa pandai, jahil murakab ni. Ada ustaz yang bercakap macam ni. Tak boleh. Kan? Dia kata ayyakuna biturabin, bahawa bertayamum tadi ayyakuna biturabin, dengan debu tanah. Dalam kapal terbang ada debu ah? Dalam kapal terbang. Tiba-tiba nak tepuk dinding kapal terbang tu. Lepas tu sapu muka, sapu tangan. Hukum tak boleh. Ya? Okey. Sebelum daripada kita nak cerita perkara yang membatalkan tayamum, dalam ni tak ada. Cuma saya nak sebutkan masalah jabirah. Biasa dengar masalah jabirah. Jabirah masalah orang pakai pembalut. Kita sakit, masuk hospital. Kalau kena tahan kat ward, dia mesti penyerah. Dia cucuk jarum. Untuk masuk ubat, dia tak suruh kita makan sudu. Untuk masuk ubat, dia tekan je nanti. Okey, tangan kita berjarum, dibuh plaster. Tak kisahlah kena tahan 3-4 hari ke, seminggu ke, sebulan ke. Di tangan kita ada tak jarum tu? Ada jarum. Habis kita nak sembahyang macam mana? Atau orang patah kaki, patah tangan. Saya nak sebutkan, dalam ni tak tulis, cuma saya nak sebutkan masalah ni cukup banyak orang tak tahu. Saya jumpa orang, adalah orang patah tangan. Saya jumpa, macam mana? Saya tayamum macam mana? Tayamum dia kata. Tayamum confirm tak sah. Dia tak kata hukum. Tu imam saya biasa jumpa. Maaf cakap lah, tu imam biasa jumpa. Tapi tak nak sebut lah tu imam mana. Habis dia kata saya sembahyang ambil wuduk dulu, lepas tu baru saya bertayamum. Yang ni pun tak sah. Dia kena belajar. Okey, saya sebutkan. Dipanggil masalah kalau orang pakai pembalut, mas'alatul jabirah. Masalah jabirah. Okey, saya tunjuk contoh pembalut di sini. Daripada sini sampai ke sini. Ni ada berbalut tangan kita ni. Tak boleh kena air lah. Okey. Muka kita elok. Muka elok bermakna muka kita bila sampai masa berwudu, basuh muka kita macam biasa. Basuh muka macam biasa. Okey, tangan kita daripada sini sampai ke bawah ni elok. Yang ni basuh macam biasa. Sini sampai sini elok, basuh macam biasa. Dah kita basuh sini, basuh sini, yang ni tak boleh sampai air. Yang tak sampai air, sapu. Ambil air, tangan kita, basahkan tangan kita, sapu ya. Dah kita sapu, keringkan muka kita, keringkan tangan kita, tayamum. Tayamum di muka dan tangan lah. Kenapa tayamum? Untuk ganti tempat yang tak boleh sampai air. Boleh faham? Yang kita bertayamum tadi untuk ganti tempat yang tak boleh sampai air. Okey. Jadi kita tayamum muka dan tangan. Habis selesai tayamum, baru boleh basuh tangan kiri.
Kalau tidak, tak sah kita basuh tangan kiri kita. Sebab apa? Ini masih lagi ada yang kita tak ganti. Ni perlu ganti dengan tayamum. Tempat pembalut tadi kena gantikan dengan tayamum. Baru boleh sambung tangan kiri, sapu kepala, basuh kaki. Ini tangan sehat, kepala atas kepala sehat, kaki sehat. Ini wajib kita sampaikan air. Okey, tangan kiri pun ada berbalut. Tadi tangan kanan ada berbalut, tangan kiri pun ada berbalut. Buat macam tadi juga. Basuh yang mana sehat, yang mana berbalut, sapu air. Bila sapu ni bukan jirus ya. Sapu. Dah sapu air, jangan sapu kepala lagi. Keringkan muka kita, tangan kita, tayamum. Okey, dah selesai tayamum, baru boleh sapu kepala. Faham? Itu cara dah. Yang ni pembalut berada di anggota yang berlainan. Tangan kanan, tangan kiri. Jadi kena 2 kali tayamum tak? Tapi kalau pembalut itu berada banyak, di sini satu, di sini satu, di sini satu. Yang ni memadai sekali tayamum sebab anggota yang satu. Anggota yang satu. Bermakna sekali tayamum sahaja. Boleh faham? Dia kena sekali tayamum saja. Tapi kalau berada di anggota lain, ni kena tayamum lain. Ganti dengan tayamum pada tempat berbalut atau tempat yang tak boleh sampai air. Tak ada berbalut tapi air tak boleh nak sampai. Dia kata bahaya. Ini pun sama juga. Kita nak sapu air tak boleh. Sudah, kita gantikan tempat tersebut dengan tayamum. Yang ni kalau berwuduk. Kalau berwuduk macam ni, sembahyang tadi adakah perlu diulang balik ataupun tak? Kan? Kita bertayamum. Tadi ganti daripada pembalut. Sembahyang tersebut adakah perlu kita ulang balik? Ini kena tengok masalah dia. Kalau seandainya pembalut tu berada di anggota tayamum. Mana anggota tayamum? Muka dan tangan. Ni kalau pembalut berada di muka, pembalut berada di tangan. Kita buat kaedah tadi, berwuduk cara kaedah tadi lah yang saya ajarkan tadi. Ala kulli hal, selama tempoh kita pakai pembalut, semua kena qada balik sembahyang kita. Jadi orang patah tangan, confirm kena qada tak? Confirm kena qada. Kenapa orang tanya, kenapa pula kena qada? Saya bertayamum dah. Sebab pembalut berada di anggota tayamum. Jawapan di situ ya. Ataupun pembalut berada di muka. Selama tempoh pembalut tadi ada di muka, kita buat bertayamum, ganti tempat pembalut tersebut. Semua dalam tempoh pakai pembalut, sembahyang kena qada. Jelas tak? Itu satu. Yang kedua, wajib ulang juga. Wajib qada balik sembahyang, ulang balik sembahyang jikalau tayamum, jikalau pembalut lebih daripada qadar hajat. Contoh patah kaki. Kalau tangan tu confirm dah kena qada. Kalau patah kaki, biasa sepatutnya pembalut tu sejengkal ya. Tapi doktor panjang ni di kaki kita, habis tinggal hujung jari saja ada keluar jari yang tak dibalut. Yang lain semua dibalut. Sedangkan pembalut kalau sejengkal pun atau setengah jengkal, contohlah kita kata setengah jengkal pun, contoh orang patah kaki, patah jari kaki, tak akan sampai ke buku lali kot dia nak balut. Tiba-tiba doktor pun sampai ke buku lali. Itu lebih daripada qadar hajat. Yang ni kena qada balik sembahyang. Tapi kalau pembalut tu ngam-ngam qadar hajat, kira cukup lah doktor kata mana tak lebih daripada qadar hajat, kira cukup. Yang ni tak perlu ulang dah sembahyang. Tak perlu ulang sembahyang. Yang ketiga, kalau pembalut tersebut dipakai dalam keadaan kita berhadas, tak ada wudu, yang ni pun kena qada balik. Pembalut kita pakai dalam keadaan tak berwudu. Jadi jangan pandanglah nurse ada tak ada nurse. Memanglah kalau nurse buat kerja mungkin tersentuh juga. Tapi ala kulli hal, sebelum daripada kita nak pakai pembalut, bagi ada wudu dulu. Kan? Bagi ada wudu. Ketika pakai pembalut tersentuh tak tersentuh itu cerita lain.
Jadi kalau kita masa nak pakai pembalut tersebut, kita wudu siap-siap lah. Dah siap wudu, baru pakaikan pembalut. Pembalut tadi berada di kaki, dan pembalut tersebut ngam-ngam qadar hajat sahaja, bukan lebih daripada qadar hajat. Sembahyang tayamum yang kita pembalut yang kita pakai macam ni, kita bertayamum, hukum sembahyang tak perlu qada. Jadi 3 masalah yang kena qada ya. Pembalut berada di anggota tayamum, pembalut lebih daripada qadar hajat, pakai pembalut dalam keadaan berhadas, mana tak berwudu. Kalau ada salah satu daripada 3 ni, bila orang pakai pembalut, bermakna sembahyang dia wajib qada dalam tempoh pakai pembalut. Jelas masalah ya? Wajib qada dalam tempoh pakai pembalut, wajib qada. Okey? Jelas? Okey, tayamum daripada mandi junub. Tadi saya kata wudu. Ini mandi junub. Ini kena mandi junub pagi contoh dia. Tapi di badan kita ni ada pembalut di sini, pembalut atau luka yang tak boleh disentuh. Macam mana? Kalau mandi yang ni tak ada step. Kalau wudu tadi ada step kan? Selesaikan, ganti dengan tayamum, baru boleh pindah anggota yang seterusnya. Macam tadi saya ajak. Tapi kalau tayamum, kalau mandi, tayamum daripada mandi. Contoh, di sini ada pembalut. Sinilah kata-kata misal. Kita nak mandi dulu pun boleh, nak tayamum dulu pun boleh. Tapi lebih baik kita tayamum dulu. Kita tayamum, habis tayamum kita bungkus elok-elok lah. Ya mana kita sapu air, kita bertayamum. Kemudian kita bungkus elok-elok, yang lain baru kita mandi. Anggota lain kena sampaikan air. Ataupun kita mandi dulu, anggotanya kita bungkus. Lepas daripada tu, kita buka pembalut tu, sapu di tempat lapisan luka tadi, sapu dengan air. Kalau boleh sapulah, kalau tak boleh tak usah. Okey, sapu, kemudian baru bertayamum. Tak kisah, dia tak ada step. Kalau wudu dia ada step. Kalau daripada mandi junub, jadi kita tayamum dulu ke ataupun mandi junub dulu, tak kisah, mana-mana boleh. Hukum dia sah. Ingat ya? Masalah jabirah. Okey, selesai. Faham tak masalah jabirah? Masalah pakai pembalut. Yang ini hukum kalau kita pakai pembalut. Pasal yang ke-15, mubtilatut tayammumi salasatun ma abtalal wudu'a. Ma abtalal wudu'a wariddatu wa tawahumul ma'i in tayammama li faqdihi. Pembatalan tayamum ada 3. Kalau berlaku salah satu daripada 3 ni batal, apa dia? Apa-apa yang membatalkan wudu. Jadi perkara yang membatalkan wudu ada 4 kan, kita belajar dulu. Keluar salah satu daripada 2 jalan selain daripada air mani, bersentuh, mana hilang akal, bersentuh kulit laki-laki dan perempuan yang sampai kepada had syahwat tanpa berlapik. Yang terakhir menyentuh kemaluan anak Adam, qubul ataupun dubur, ini batal. Dalam tayamum, bila kita bertayamum, berlaku salah satu daripada 4 perkara yang saya sebutkan tadi, batal tayamum kita. Okay? Batal tayamum. Dan yang keduanya murtad. Apa mana murtad? Murtad mana terkeluar daripada agama Islam, sama ada perkataan ataupun perbuatan ataupun i'tiqad. Kan? Murtad. Kenapa murtad ni batal tayamum? Wudu murtad batal tak? Wudu tak batal. Kalau seseorang tadi murtad, contoh dia murtad, dengan perkataan, kalau kata Tuhan atas langit, arsy istawa, Tuhan di atas arsy, tak lagi. Tapi pasik yang i'tiqad macam tu. Kalau mengatakan Tuhan dalam bumi, itu ittifaq ulama mengatakan kafir. Kalau Tuhan dalam bumi, kalau Tuhan atas langit,
Walaupun yang ni atas kira-kira masing-masing i'tiqad. Kalau dia i'tiqadkan ya Tuhan berjisim, duduk atas langit, murtad kalau cakap macam tu. Tapi kalau dia tak kata tak berjisim tapi duduk atas langit, itu setakat fasiknya. Okey. Perkataan bila murtad seseorang, kalau dia dalam keadaan berwudu, habis daripada berwudu, dia kata Tuhan duduk dalam bumi. Kemudian dia pun tarik balik, asyhadu alla ilaha illallah. Dia tak kentut, dia tak sentuh perempuan, contoh dia tak sentuh kemaluan, wudu dia sah ke? Terus naik sembahyang je lah. Tapi kalau tayamum buat macam tu, batal. Dia kena ambil tayamum lain. Kenapa? Sebab tayamum taharah dhaifah, penyucian yang dhaif. Dia tak sama wudu, wudu tu kuat. Kerja wudu dia mengangkat hadas. Kalau tayamum tu istibahah sahaja. Apa makna istibahah? Mengharuskan sahaja, membolehkan sahaja. Dia bukan mengangkat. Itu beza dia. Dan yang seterusnya, tawahumul ma'i in tayammama li faqdihi, bila ia menyangka ada air sekira-kira ia bertayamum kerana ketiadaan air. Air tak ada. Tiba-tiba dia lalu kat jalan raya, tengok kalau jalan raya tengah hari nampak ada macam air kat jauh ujung sana. Air, dia kata. Terlintas hati kata air. Terlintas sahaja kata air kat depan sana, habis dah. Batal dah tayamum. Tayamum sudah batal. Ini kalau tawahum perasan kata ada air, jikalau bertayamum ketiadaan air. Yang ni cerita dia apa dia? Sebelum masuk waktu sembahyang. Jadi kalau sebelum masuk waktu sembahyang perasan dia kata ada air, habis batal dah tayamum dia. Tapi kalau tengah sembahyang macam mana? Dalam kitab tadi kata sebelum masuk sembahyang. Mana sebelum sembahyang ni makna dia sebelum takbir lah. Tiba-tiba Allahu Akbar. Kalau Allahu Akbar, kalau dalam sembahyang dia tak kisah. Kalau yakin kata ada air, dalam sembahyang tengok keadaan tengah-tengah sembahyang tadi, tiba-tiba lori air sampai. Yakin kata air sampai tak? Yakin kata ada air. Sembahyang dia macam mana? Tengok dulu keadaan. Kalau sembahyang dia kerana tempat tu kebiasaan dia ada air, tiba-tiba hari itu tak ada air, mana bertayamum pada tempat kebiasaan dia ada air, tiba-tiba datang hari itu air tak ada, dia pun bertayamum. Habis tayamum dia sembahyang, tengah sembahyang lori air berhenti depan masjid atau depan rumah dia. Yakin dia kata ada air? Yakin kata ada air. Yang ni batal sembahyangnya. Sebab tempat tu biasa ada air, cuma hari tu kita sampai air tak ada. Tapi kalau tempat tu kebiasaan dia tak ada air, kenapa saya kata tadi batal sembahyangnya? Sebab sembahyang orang yang bertayamum pada tempat yang biasa ada air, sembahyang dia kena ulang balik. Sembahyang dia kena ulang balik tak? Kena ulang balik. Ini saya bertayamum di sini. Contoh, tempat ni biasa ada air. Hari ini saya datang, air tak ada. Saya pun tayamum. Lori air, lepas habis saya pun sembahyang. Allahu Akbar. Tengah sembahyang, lori sampai. Kalau lori tak sampai pun tak apa. Habis Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saya berjalan. Sampai ke sana, jumpa air. Dah waktu asar dah. Jumpa air dekat sana. Sembahyang zuhur tadi kena qadha balik tak? Kena qadha balik. Orang tanya kenapa? Sebab bertayamum pada tempat biasa ada air. Tapi kalau tayamum tempat biasa tak ada air, tempat tu memang air tak ada selalu, kita pun bertayamum. Habis tayamum sembahyang, Allahu Akbar. Tengah sembahyang lori sampai. Macam mana? Terserah kita sama ada nak meneruskan sembahyang ataupun kita membatalkan sembahyang kita. Batalkan sembahyang itu lebih afdal lagi. Sebab apa? Kita gunakan air, sembahyang dengan menggunakan air, tak payah bertayamum. Itu lebih afdal. Tapi kalau dia kata, aku tak maulah, aku nak terus sembahyang sebab sembahyang aku bukan kena ulang dah. Tempat ni biasa tak ada air.
Tapi aku dah masuk dalam sembahyang baru lori sampai. Tapi kalau lori sampai sebelum masuk waktu sebelum kita takbiratul ihram, batal tayamum kita. Tapi ini tengah sembahyang. Dah rakaat yang kedua dah. Nak berhenti tak berhenti, nak berhenti tak nak berhenti. Alah kata. Kita bagi salam, assalamualaikum warahmatullah, sembahyang kita ni tak perlu ulang dah. Jelas tak? Tak perlu kita ulang. Tapi kalau sembahyang kebiasaan bertayamum pada tempat yang biasanya ada air. Yang ni ala kulli halnya kalau tengah sembahyang lori air sampai, contoh hujan turun ke, batal sembahyang dia. Kalau air tak ada juga sampai salam, jumpa air kat depan, lepas 2 hari berjalan jumpa air, qada balik sembahyang. Tempat yang kebiasaan ada air tu kena qada balik semua. Tu hukumnya. Jelas tak? Okey, ada soalan? Tapi kalau sembahyang, kalau dia habis dah sembahyang, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, wah, lori sampai. Tadi sembahyang guna tayamum ni, lori sampai, habis macam mana? Nak sembahyang balik ke tak sembahyang balik? Jadi tengok tempat kan. Kalau tempat tu biasa ada air, dia kena ulang balik sembahyang. Tapi kalau tempat tu biasa tak ada air, sembahyang kita dah dikira sah. Perlu ulang balik tak? Tak payah. Walaupun lori air yakin sampai depan mata kita, tak perlu ulang dah sembahyang tersebut. Okey? Jelas tak? Faslun, saya nak masuk sikit dah. Faslun allazi yatuhuru minan najasati. Salah satu, al-khamratu idza takhallalat bi nafsiha wa jildul maitati idza dubigha wa masara hayawanan. Yang suci daripada segala najis itu 3. Mana benda najis berubah jadi suci? Benda najis tapi berubah jadi suci itu 3 benda. Apa dia 3 benda? Yang pertama, arak apabila sudah jadi cuka. Maksud kata arak ni macam nira ya, air nira. Air nira banyak ni, nira belah yan ni. Belah merbuk, belah mana? Tanjung Dawai. Okey. Air nira kalau kita biarkan lama-lama dia berbuih tak? Berbuih masam ketika tu. Itu mabuk tu, najis tu. Kalau kena pakaian kita najis. Tapi ketika dia air nira, hukum dia halal. Bila dia berbuih, hukum dia najis. Kalau kita biarkan lama-lama lagi, jangan campur benda lain. Kalau campur pun, campur dengan sesuatu benda yang boleh dipisahkan. Contoh apa dah? Ranting kayu. Kita letak ranting kayu, elok dia tak berubah lagi jadi cuka, kita angkat ranting kayu. Tapi kalau dia dah berubah jadi cuka, baru kita angkat ranting kayu, najis. Faham? Itu najis. Ataupun kalau kita campur dengan sesuatu benda yang tak boleh dipisahkan. Macam mana? Ni air nira. Air nira biasa tengok jeruk maman tak? Jeruk maman macam daun apa dah, saya pun, tapi saya suka lah makan. Kalau ada, memang kita minat makan benda tu. Dia campur nasi kan, dia campur nasi sikit-sikit. Kalau nasi dia tak boleh nak pisahkan tu, kita ambil nasi atau biskut kering, kita bubuh dalam air nira tadi, dia berubah jadi arak. Lama-lama dia berubah jadi cuka. Cuka tu tak najis tu. Sebab apa? Sebab kita campur dengan sesuatu benda yang tak boleh diasingkan cuka daripada benda tersebut. Mana boleh nak asingkan biskut kering dengan cuka tadi, dah hancur. Tapi kalau ranting kayu boleh lagi. Faham? Okey, ini proses buat cuka. Jadi kita kena jujur lah. Siapa-siapa yang buka kilang cuka ni, ataupun kita nak buat sendiri cuka, air nira, jangan campur dengan benda-benda lain di dalam air nira tadi. Dia berubah jadi arak berubah jadi cuka, jadi najis itu. Tapi kalau kita tak campur apa-apa, cuma kita letak di tempat panas ke, letak tempat sejuk ke, tak kisahlah, baru berubah keadaan tu, dia berubah daripada nira kepada air arak, daripada arak berubah jadi cuka. Okey, halal. Tu orang panggil benda najis berubah jadi suci. Tapi berubah dengan sendiri, bukan dengan campur ni. Kalau campur benda ni, hukum najis. Macam arak dekat kedai jual tu, itu banyak campuran.
campuran tu campuran ni jadi arak. Yang tu tak ada jalan nak jadi suci. Tak ada jalan nak jadi suci. Dia najis sebab dia bercampur dengan benda-benda. Yang kedua, kulit bangkai apabila disamak. Macam mana kulit bangkai bila disamak? Setengah orang kata sertu. Lembu accident, bang. Accident, mati. Nak makan daging tak boleh. Ataupun kita dapat biawak. Kalau gamak lah. Duk pelajar-pelajar pondok tu biasalah, ular sawa ke, biawak ke. Oh, dia berproses. Ambil kulit biawak, ambil kulit ular sawa. Saya biasa tengok lah di pondok tu, banyak pelajar-pelajar buat beg duit kan. Okey, kulit tu, badan ular sawa, daging-daging dia, lendir-lendir tu najis. Yang melekat dekat kulit tak najis. Tapi macam mana cara supaya jadi suci? Samak. Samak dengan apa? Dengan sesuatu benda yang tajam. Macam mana tajam? Kapur, manjakani, itu benda tajam. Apa lagi? Hatta kalau benda najis, tai burung merpati, ambil di kulit ular tu, kita buang lendir dia. Biasa pelajar buang dengan sudu, kikis dengan sudu, tarik, lepas tu dia lomo dengan kapur. Alamat kata kulit tadi bersih macam mana? Alamat kata dia ni bersih, sekira-kira dia termasuk hukum pakaian. Jadi kita bawa dalam sembahyang. Bila termasuk hukum pakaian, sah kita bawa dalam sembahyang. Ni kulit biawak ni, kulit ular contoh dia. Kita bawa buat beg duit, letak dalam poket kita, bawa dalam sembahyang. Boleh bawa tak? Apa tak bolehnya? Tapi ada syarat. Apa syarat dia? Kulit buaya ke contoh dia. Syarat dia apabila terkena air, dia tak jadi busuk kembali. Dia tak jadi busuk balik dah. Kalau kena air dia jadi busuk balik, sekira-kira kita buang lendir tu tak habis, kena air dia jadi busuk, yang ni hukum najis. Dia kata ni kulit ular sawa ni takkan boleh bawa sembahyang. Dia termasuk hukum pakaian. Buang lendir-lendir dia, daging-daging dia buang, tinggal semata-mata kulit sahaja. Yang tak boleh disamak dua kulit sahaja, kulit anjing dan babi, tu ya. Yang lain semua boleh. Kalau berani ambil kulit gajah tu buat samak kulit dia tu, atau sertu kulit dia tu, buat beg duit, boleh tak bawa dalam sembahyang? Boleh dah bawa dalam sembahyang. Dia kata nak makan boleh tak Ustaz? Saya kata tadi termasuk hukum pakaian. Pakaian kita boleh makan tak? Tak makan kan? Jangan kata kulit ni boleh makan tak Ustaz? Ni dah samak ni Ustaz. Saya kata bukan boleh dimakan, dia termasuk hukum pakaian. Jadi nak bawa beg duit, bubuh dalam poket kita, bawa dalam sembahyang. Okey, clear, tak ada masalah. Okey, jelas ya? Itu alamat yang luar dan dalam, batin dan zahir, suci semua. Kalau kulit tadi tebal, kita belah, potong dua, nipis, jadi dua keping, semua bersih. Luar dan dalam dia bersih. Tapi bulu tak mau bulu. Macam mana bulu? Kalau kulit harimau, bulu dia kena buang. Yang boleh kulit sahaja, bulu kena buang, ya. Bulu ni yang gedeber dia kata nampak belang-belang. Yang tu tak boleh. Dia kalau disamak tak jadi suci. Dan yang terakhir, kita habis ni, iaitu apa yang terjadi binatang seperti ulat yang terjadi daripada cuka atau najis yang lain. Wa masara hayawanan. Mudah macam ni lah. Misal ni kalau sebahagian kitab kata tak perlu disebutkan, tapi sebahagian ulama menjelaskan misal dia macam ni. Ulat dalam buah ni, kita potong buah pelam, ada ulat. Najis ke tak najis? Kalau kita asingkan ulat daripada buah tadi, makan buah lepas tu makan ulat, najis. Mana haram makan macam tu. Tapi kalau kita, ni dalam ni ada ulat, okey tak apalah, jalan terus dengan isi-isi dengan ulat sekali, kita kunyah, boleh tak? Boleh. Pekasam, budu. Kalau tengok orang buat budu, siapa orang Kelantan? Kalau orang Kelantan tengok budu, kilang budu, habis itu ulat-ulat banyak kan. Itu dia tutup elok tu, tutup elok, tapi dia akan jadi ulat yang mati apa semua. Pekasam, ambil pekasam, goreng terus, tak payah basuh-basuh, boleh makan.
dengan ulat-ulat sekali. Tapi kalau asingkan ulat, dipekasam, asingkan ulat, lepas tu baru goreng ulat, yang ni haram kita makan. Tapi kalau sekaligus ya, nah letak makan sekali, meletup ulat dalam melanga, kan boleh makan tak? Boleh lah. Itu orang panggil wa masara hayawanan. Tu kalau ulat mulung yang orang Sabah makan tu macam mana pula? Tak boleh makan macam tu. Kalau dia nak makan, makan sekali dengan batang sagu sekali tu, dengan ulat-ulat sekali. Tak ada orang makan macam tu. Dia ambil ulat mulung tu ya. Yang tu hukum dah haram makan macam tu. Kalau di Sabah Sarawak ke, saya tak ingat. Tapi berjual ulat tu. Kan? Jadi mana kalau masara hayawanan, ulat yang terjadi daripada lalat kan? Kan kadang kilang-kilang ciribu, kilang apa semua yang dia nak jaga 100% bersih sangat, mungkin tak juga. Kadang ada juga ulat-ulat macam tu kan. Pakai jalan. Halal tak saya tanya? Halal. Tapi kalau kita tengok agak jijik kan. Datang pemeriksaan siapa yang biasa cek makanan tu, kilang-kilang. Yang cek biasa kata tak ada kotor lah apa tu. Salah tu. Tapi sebenarnya kalau dalam hukum Islam, setakat lalat-lalat di kilang-kilang ada ulat-ulat di kilang, di mesin ciribu tu ke contoh adalah, ulat tu boleh tak tu? Boleh, tak ada masalah. Dia terjadi daripada benda tu juga. Macam ulat buah tadi, ulat cuka, ulat budu, ulat pekasam. Tak payah cuci-cuci pekasam tu, goreng terus. Tu yang sedap kan? Lawak ya. Kita pun tak lalu buanglah ulat tu. Tapi kalau gamak tak ada masalah. Macam ulat buah tadi, potong, ada ulat sekali, sok sekali dengan isi-isi sekali. Halal tak? Halal. Asing haram. Jangan asingkan. Makan isi dulu, lepas tu baru makan ulat. Tak boleh. Itu tak boleh. Tapi dalam kitab, sebahagian kitab dia kata, saya kira misalnya tak payah disebutkan, dia kata. Tapi saya terangkan jugalah apa maksud wa masara hayawanan. Faslun an najasatu salasatun wallahu alam. Jadi pengajian ke depan kita bicara masalah najis dan cara penyucian najis. InsyaAllah kita sambung pada pengajian akan datang. Yang mana benar datang daripada Allah Subhanahu wa taala, yang mana kekurangan daripada kelemahan saya sendiri, saya mohon maafan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma tah alaina butahal arifin bi hikmatika wa insyara alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram wa nas'aluka ilmal khaifin la inabatal mukhbitin la tabata sadiqin syukra sabirin wa nas'aluka bi nuri wajhika alladhi malaraka na'arshikan tazra'a fi qulubina ma'rifatak hatta na'rifaka haqqa ma'rifatik. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.